لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. La haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Alhamdulillah kita jumpa dan hari ni baca fast track dan kita baca Tuan penuntut Ustaz, yang menuntut ke surat 18, hukum menggunakan berjana. hukum menggunakan berjana. Sekejap. Berjana ni bekas. Berjana ni kita kata bekas. Dan juga barang-barang lain. Barang-barang lain. Celak ke, sikat ke, apa ke. Jadi bab ni kita tak boleh lah. Tak susah sangat untuk memahami. Hukum menggunakan berjana. Apa hukum dia? Tengok sini dalam kitab baca. Haram. Satu hukum dia haram. Mula nak cakap berjana ni apa dulu? Ya. Berjana tu bekas air kan Ustaz? Macam-macam bekas. Pinggan. Mula dia kata berjana ni bekas air. Bekas. Lepas tu kan dia nak cakap pasal lain lah. Haram atas orang Islam lelaki dan perempuan menggunakan berjana seperti pinggan. Berjana ni dia cerita. Apa dia berjana? Berjana ni kita diceritakan ni dulu cerita ni. Pinggan. Mangkuk. Ni dia. Keadaan macam manakah dikatakan haram? Buat nota poin-poin dia supaya kita nampak jelas apa huraian yang dia cerita ni. Bila diperbuat daripada emas dan perak. Ni. Bila diperbuat daripada emas dan perak. Dan dia buat keadaan lagi. Besar atau kecil, sedikit atau banyak. Ni. Sedikit atau banyak. Dalil. Dia belajar ni dia ikut struktur. Apa dalil? Apa dalil dia? Jadi kita nampak semuanya adalah dalam pengetahuan kita yang patut kita buat lah. Apakah dalil? Hadis riwayat Bukhari Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa dia kata? Janganlah kamu minum dalam berjana emas dan perak. Dan jangan kamu makan dalam pinggannya. Janganlah kamu minum dalam berjana emas atau perak dan jangan kamu makan di dalamnya. Dalil lah.
Paragraf pertama dia cerita pasal hukum. Paragraf kedua dia cerita pasal pertama dia cerita pasal hukum, apa dia berjana. Ni haram ni bagi siapa? Alhamdulillah. Haram ni bagi siapa? Hukum ni dia bagi siapa? Lelaki dan perempuan. Lelaki dan perempuan. Kenapa dia kata lelaki dan perempuan? Kenapa dia nak cakap lelaki dan perempuan? Ini yang kita kena faham. Kenapa ulama ni kata lelaki dan perempuan? Sebab perempuan memang boleh pakai barang kemas. Sebab perempuan boleh pakai emas perhiasan, bukan emas berjana. Bukan berjana, bukan. Lelaki boleh pakai perak, tapi pada perhiasan, bukan pada berjana. Ni. Itu tujuan ulama tu cakap itu. Lepas tu lelaki perempuan. Harus perempuan memakai emas dan perak, tapi bukan pada berjana. Lepas tu dia kata lelaki perempuan. Dan lelaki memakai perak, tapi bukan pada berjana. Ustaz, memakai perhiasan. Memakai perhiasan. Pada perhiasan. Contoh cincin. Boleh pakai perak, cincin. Tapi lelaki tak boleh pakai rantai perak. Bila lelaki pakai rantai, kenapa tak boleh walaupun perak? Kenapa tak boleh pakai? Ustaz. Rantai ni perhiasan untuk wanita. Sebab dia menyerupai wanita. Menyerupai. Bukan dia kalau jadi wanita. Dia menyerupai wanita. Ada orang perempuan kerja kat supermarket, pakai seluar, pakai baju masuk dalam, pakai tie. Jangan kau tengok tak? Kalau ikut tak boleh. Kenapakah diharamkan? Dia soalan lagi ni. Apa tak boleh pakai pula? Kaki lah, aku duit kata. Kenapa diharamkan? Walaupun tak tanya sebenarnya. Tapi kalau ditanya oleh orang-orang yang berada lah. Kenapa tak boleh? Apa jawab? Kenapa diharamkan? Saya ambil kalam guru dan dari kitab Jalainah. Tadi ni tak ikat kenapa haram Dari mana ni? Dari kitab Sabilal Muhtadin. Sabilal Muhtadin. Apa pengarang dia? Syekh Arsyad Al-Banjari, orang Banjar.
Tengok dia apa. Membangkitkan rasa angkuh. Ni dia cakap ni. Ulama-ulama cakap, mereka sepakat. Membangkitkan rasa angkuh. Tak payahlah pakai pinggan emas. Kalau kita belajar, kita datang daurah, kita bawa rehal emas. Wah. Emas betul, solid. Bawa pen emas. Macam mana? Apa rasa hati? Rasa hati manusia biasalah. Bukan kalau para wali tak rasa apa. Macam mana? Duduk jauh-jauh Ustaz, duduk jauh-jauh. Duduk jauh? Takut kangen kilok kan, Kilo. Bawa beg telekong wah. Beg telekong daripada emas. Oh. Pakai tongkok, salut emas. Bompah daripada emas. Ya Allah. Belajar berisau je. Orang tahu lah tu, bompah daripada emas. Belajar risau je. Alamak, bompah den mana ni. Kat luar. Risau awak dengan belajar dia. Kenapa? Bompah dari emas. Gua bompah dari apa? Kayu Ustaz, kayu dengan plastik je Ustaz. Oi, sedihnya wah. Membangkitkan rasa angkuh. Satu. Sebab kedua. Menyakitkan perasaan siapa? Orang susah. Orang miskin. Orang ramai. Orang apa? Ni. Jangan kita kata apa? Sekalipun dipakai ketika halwat. Halwat apa? Halwat apa? Orang Bersendirian. Bersendirian. Kena orang dia punya tasbih tu emas. Orang fikir pun tak boleh pakai. Orang tak nampak pun tak boleh pakai. Kenapa? Bila dia tengok emas nanti, dia rasa tu guru-guru kata, dalam kitab kata akan menimbulkan rasa angkuh. Timbul rasa angkuh. Tu kalau pergilah buat rombongan kan, pergi melawat orang miskin, kita bagi barang bantuan. Orang perempuan tolong jangan pakai kemas. Tolong jangan pakai barang kemas. Tolong yang pakai. Jangan pakai baju yang orang tahu baju ni mahal. Jangan pakai. Kenapa? Dia akan membuatkan orang apa-apa yang dibantuan sedih. Kenapa sedih? Kita datang satu bas, bagi keluarga tu minyak 2 botol, telur 30 biji, tepung 3 bungkus. Itulah macam biasa lah. Sardin, 1 rosin. Nilai ni kalau ikut RM200 je. Masa serah duit tu 200, nampak akaknya serah duit tu gelang dia bersinar. Pedih hati orang tu. Kenapa pedih? Gelang tu dia pun boleh agak. Gelang ni RM6,000, RM7,000 ni. Tengok akak-akak lain pun salam, peluk. Nampak gelang cincin emas, gelang beribu. Dia balik je dia sedih. Sedih hati dia. Kenapa? Sebab tu dulu arwah
Tuan Guru Ustaz Hashim Kajang. Hashim Kajang lah. Ustaz Hashim Kajang. Oh, ada dulu masa belajar Sabilan Mutadin kan, orang tanya dia, Ustaz, kenapa permata tak kena emas, tak kena zakat, kenapa emas yang disimpan kena zakat? Apa jawapan dia? Jawapan dia apa dalam kitab? Permata ni orang jangan pakai. Dan permata ni orang pun tak apa popular, tak kenal. Tapi emas ni orang tahu. Jadi kalau orang miskin tengok permata, dia pun tak ada rasa apa-apa. Dan dia pun mungkin tak mengenal permata. Tapi emas ni dia kata orang kenal. Kalau pakai gelang tu, walaupun tak emas betul, tapi orang rasa pakai emas ni. Pakai emas. Lepas tu kalau pergi ziarah orang susah kan, pergi ziarah pondok-pondok ke, jangan pakai emas banyak. Kita bagi pondok 1,000. Tapi yang kat tangan kita ni 8,000. Ya, tahan, dia goyang tangan tu, Ustaz. Dia goyang tangan tu, tahan, Ustaz. Panas. Goyang lagi tangan. Aduh. Salam, goyang lagi. Goyang. Kasih goyang, bang. Goyang. Aduh. Hati orang miskin sedih. Murahnya Allah Ta'ala, dulu guru kami kata apa murahnya Allah Ta'ala, bila orang miskin, dia nak sesuatu, tapi dia tak dapat. Dan dia bersabar kerana kemiskinan dia. Dia tak mencuri, dia tak mengeluh, dia sabar. Dia tahu dia miskin, dia tak dapat. Dia tahu dia miskin, tak dapat. Dia beri pahala kepada kesabaran dia, sebab dia tidak memberontak dan tidak marah dan tidak apa-apa, dia beri dia pahala. Dalam kesabaran dia lah. Dalam kesabaran dia. Mungkin dia cakap dengan anak-anak dia, kita ni orang miskin, kita ni tak dapat pakai macam tu. Anak-anak dia kata, mak cantik kok, kawan kat sekolah pakai cincin emas. Kawan dekat kolej pakai cincin emas. Mak dia kata kita tak mampu. Tak apalah, sabar. Kita tak mampu. Jadi sabarnya anak dia, sabarnya diri dia, guru kata Allah beri dia pahala. Allah beri dia pahala. Tapi kita jangan buat dia sedih. Jangan buat hati dia sedih. Jangan sakitkan hati dia dengan menunjuk barang kemas waktu kita datang melawat. Kalau dia pakai baju biasa je. Jangan pakai baju glamour. Spek RM8,000 spek. Spek sama mahal dengan gelang. Walaupun kita mampu, tapi keadaan tu yang paling elok jangan tunjuk lah. Jangan tunjuk. Lepas tu kalau nak pakai gelang, masuk dalam handsock. Ustaz, kalau jam Ustaz, jam mahal kan? Jam baru mahal pakai. Ya? Jam baru mahal. Jam tu kalau orang nampak, orang miskin nampak, jam ni orang miskin tak tahu mahal tak mahal. Kalau kita kata jam mahal, jam apa? Apa jam mahal? Ini contoh. Nama apa? Apa jam mahal tu? Rolex ke, Rolex. Breitling. Rolex paling street ada RM20. Betul, Ustaz. Betul. Tapi 5 minggu jahanam lah. Jam jarang orang boleh perasan lah. Kalau handset Ustaz, Handset pun jarang orang perasan. Handset sekarang ni dah orang tak tahu. yang mahal tu orang kenal Ustaz. Ya ke? Tak kenal lah. Handset yang 500 lebih tu, dia nama apa tu, kalau tengok sama je. Sama je. Sama je. Handset ni sekarang dah keperluan. Tapi yang disebut dalam kitab itu emas. Emas. Sebab tu haram. Sampai peringkat haram. Haram. Okey. Termasuk hukum bukan saja berjana. Ini yang dikatakan dikiaskan juga. Dikiaskan juga.
Ini barang-barang lah. Ini barang yang sekadar yang biasa digunakan. Pencelak mata. Apa lagi? Bekas celak. Bekas celak. Ini semua tak boleh pakai. Pencelak mata. Bekas celak. Kita senaraikan, walaupun kita tak ada lah, tapi kurang-kurangnya kita ada ilmu tentang apa yang tak boleh pakai. Pencongkil gigi. Wah, pencongkil gigi dia berlemas. Sudu. Garpu. Sudu garpu. Garpu. Apa yang disebutkan lagi? Itu. Sikat. Ada ke sikat daun emas? Perbaraan. Perbaraan tak? Orang bakal kemian tu lah. Jarum. Dan sebagainya. Yang sama macam apa-apa lah. Dan sebagainya. Yang diperbuat daripada emas dan perak. Ustaz, nak tanya Ustaz. Ha. Yang cawan yang kita dapat hadiah macam filter tu, itu perak ke? Bukan perak. Bukan Bukan perak. Itu apa? Siapa tahu? Itu timah. Timah bahasa orang putih apa? Perak apa bahasa putih? Twitter, tak? Twitter bukan? Silver. Ha? Perak apa? Silver. 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 Yang tu apa? Timah tin ore. Tin. Tin. Tin lain. Perak lain. Gigi yang disalut emas. Kamu juga memakai benda-benda lain yang disalut emas. Dengan syarat bila gigi itu dicabut, bila dibakar, boleh diasingkan emas dan gigi. Itu syarat dia. Saya tak tahulah boleh asing lah. Sekarang dah tak ada lagi gigi emas. Tak ada. Mungkin orang yang ada gigi emas dah mati lah. Alloy. Alloy dia timah. Alloy apa? Besi. Alloy apa? Logam, besi. Tin ni timah saya tahu. Alloy apa? Demikian juga, ni perbaraan ni. Kat sini lah. Haram berasap dengan perbaraan emas atau perak. Dekat baraan. Kecuali darurat. Darurat maksud apa? Kalau tak pakai benda ni, tak mujarab dalam perubatan. Pencelak. Nota dia boleh guna jika darurat. Contoh kalau ada doktor cakap, doktor yang kita percayai, dia kata kena pakai daripada emas dan perak. Kalau tidak mata tak cerah. Memang celak ni sebenarnya dia punya khasiat. Kenapa Nabi pakai?
dia mencerahkan mata. Dia mencerahkan mata. Bukan dia sunat pada perempuan saja, dia pada lelaki pun pakai. Tapi kat Malaysia ni, orang lelaki kalau pakai dapat pelik. Sebenarnya tak pelik. So kita bila orang tak pakai, kita rasa tak puas nak pakai. Yang pakai ni orang tabligh. Tabligh pun tak semua pakai lah. Tapi kebanyakan mereka pakai celak. Kenapa mereka pakai celak? Satu sunnah. Satu lagi dia memang untuk hasiat dia untuk mencerahkan mata. Tapi tak boleh guna batang pecelak ni, bekas pecelak ni tak boleh guna daripada emas dan perak. Dulu yang nenek kita ada tu, nak pakai pusing tu. Kau tengok tak barang tu? Macam emas juga Ustaz, bentuk emas, colour emas dia corak-corak sikit tu. Dia cap ni kuning. Karat tu, cap ni kuning. Ada lah rumah Mak Lang ni ada tu, nenek punya. Tembaga Ustaz. Tembaga. Tembaga lah. Macam copper, dia copper. Dia bukan emas. Tu dia tembaga lah, tembaga. Tembaga. Sekarang ni orang pakai cotton bud je. Cotton bud. Tapi sebenarnya tak tahu kenapa dulu diorang buat tembaga. Mungkin ada kelebihan pada mata yang diorang tahulah, yang orang tua tahu. Yang orang tua tahu. Yang kita tak tahu. Tapi benda tu hasilnya tak jual lah. Tapi tak tahu lah kalau kat Shopee mungkin jual lah. Mesti ada kelebihan ni. Kenapa orang dulu buat tembaga? Kenapa orang dulu buat tembaga? Mesti ada sebab yang kita tak tahulah. Mungkin dia tahan lama ke apa benda ke. Tapi celak itu adalah celak serbuk. Celak serbuk. Dulu arwah Ustaz Datuk Ahmad Muhammad belajar Sabila Mutadin ni, dia kata kalau celak pensil dia apa? Dia tak terus air. Dia kalau kita pakai kat mata, kita tak bersihkan betul, guru tak sah. Tak sah. Celak pensil, celak yang ada gambar yang kecil, yang panjang itu, yang ada gambar orang pakai kudah tu. Itu sama. Itu kalau kita pakai, kalau kita pakai, nanti dia tak terus air. Dia halang air wuduk. Sebab apa kita pakai kat sini? Bila sini kita pakai, dia ni anggota wuduk. Bulu-bulu mata ni anggota wuduk. Jadi dia kalau kita basuh tak bersih, guru tak sah, Ustaz kata. Dia kata kalau tak percaya, dulu masa belajar lah dia kata, kalau nak tahu celak kita ni yang pakai pensil tu, yang dia halang air tidak, Ustaz kata apa? Ambil kain, curah air, bukan curah air banyak, curah sikit. Nanti kain tu akan turun dari bawah. Okey, sekarang ni kita nak test minyak ke, apa ke, celak ke, nak test. Dia ni kena air tidak? Kita lukiskan dekat kain tu, kain putih tu, lukiskan. Okey, lukiskan. Lepas tu biar dia kering sikit, mungkin dia basah kat laut, lukiskan. Titik air, cara titik tu macam air tadi, titik tunggu. Kalau air tu dia bulat kat situ dan bila kita buat macam ni, dia berjalan-jalan, maka barang itu tidak tembus air. Tu ujian tu kita kena buat sendiri. Jangan tanya orang. Jangan tanya saya minyak cakapak tembus air tidak, minyak ini saya tak tahu. Sendiri pakai, sendiri mau buat eksperimen. Takkan saya nak buat kan? Takkan saya nak buat kan? Faham tak? Faham tak nak cek macam mana? Ada orang tanya, Ustaz minyak zaitunnya saya tahu tak tembus air, saya tak tahu. Saya tahu. Buat ujian ni. Ambil kain. Ni tisu. Ambil kain. Titik air. Lepas tu buat gitu. Buat gitu. Kalau biar kain memang dia tembus air. Lepas tu lukis. Ambil minyak tu sapu sini. Minyak sapu sini. Minyak ke apa-apa yang kita nak tahu, dia tembus air tidak? Letak. Lepas tu titik air. Kalau air tu bulat, elok je bulat, dia tak tembus air, maknanya tidak boleh digunakan. Mesti dia basuh ketika mengambil wuduk atau ketika mandi wajib, basuh dengan clear. Kalau tidak, wuduk tak sah.
tu elok ni, yang dulu Ustaz kata celak yang tembus hari ni celak serbuk. Kalau celak tu dekat pensel, dia dah jadi macam pensel. Dia jadi keras tu. Dan dia berair tu. Dia bukan dia keras tapi dia ada macam ada air sikit. Tu lemak Ustaz, lemak tu. Lemak tu yang ada air. Lemak tu yang menghalang air. Dia takkan dia boleh keras gitu. Lemak. Bukan takut lemak tu entah lemak apa, kita tak tahu. Kalau lemak makanan ni boleh tahan lah. Kata lemak lembu, lembu sembelih je tak. Lepas tu nak kena pasti apa yang kita letak di tubuh kita ni, apa nama? Foundation, apalah nama, kita kena pastikan dia halal. Kalau kita letak ada lemak binatang, binatang ni tak sembelih, contohnya walaupun lembu sekalipun, jadi bila dia tak sembelih, apa sajanya dia ambil dari badan dia, nama dia bangkai. Tu bangkai. Memang semayang kita boleh basuh, tak apa. Tapi bila kita pakai keluar rumah, kita pakai bedak, kita pakai bangkai. Bila kita pakai bangkai, kita pakai najis. Bila kita pakai najis, apa yang berlaku? Malaikat rahmat tidak dekat dengan kita. Malaikat maut dekat. Bila kita tak ada wuduk ke apa benda ke, malaikat rahmat tak dekat kita. Lebih-lebih lagi bila di diri kita ni ada najis, kita tak didekati oleh malaikat rahmat. Satu nak pakai apa-apa bedak ke, tapi dah tua-tua ni pun tak ada kot pakai lipstick lagi. Bedak ke apa benda ke, pastikan betul-betul bukan daripada benda-benda yang najis. Kalau budak kedai tu kata, terutama beberapa luar negara ambil luar negara, Korea, Japan, China, negeri Eropah, dia tanya ni halal ke dik? Halal. Tanya dia, mana aku tahu? Dia cakap tu, mesti dia tahu, betul tak? Mesti dia ada surat halal daripada Persatuan Islamik Korea ke apa benda. Mesti dia ada benda. Tak, ni halal, tak boleh. Dia selalu simply cakap. Kita tak boleh simply percaya. Kita kena betul-betul lah. Sebab kita nak pakai hari-hari benda tu kan. Apa-apa lah, foundation ke apa benda ke. Buatlah searching internet ke apa. Pilihan terbaik, tak payah pakai. Senang senang. Kalau kita tengok babi ni, dia banyak ada kat tempat dia ada tau. Kita tengok dalam YouTube lah, orang putih buat kajian, babi ni guna kat mana. Kalau benda tu dipakai pada pakaian yang najis. Lepas tu yang ramai orang kata, saya tak tahulah. Apa tu, yang pelembut tu. Pelembut baju ni, apa nama ni? Softener, apa? Softener. Ada satu produk kata bebas daripada lemak binatang. Maknanya dia nak cakap apa? Kebanyakannya pakai lemak binatang. Kalau pakai lemak binatang, baju kita pakai najis. Kalau kita bilas betul-betul, nanti dia jadi ada bangkai kat baju. Bawa semuanya tak sah. Sebab tu sama juga surau masjid yang saya cakap dululah. Kalau nak vacuum, nak basuh kapet dengan sabun, tanya kontraktor ni, sabun ni daripada apa ni, chemical ni. Saya tak tahu lah, tapi selalunya tak ada lemak binatang. Memang selalu tak ada lemak binatang, tapi dia kena tahu. Kita orang surau kena tahu. Takut nanti habis orang semua tak sah. Ni nak kena senang kena jadi JK. Bukan mudah tau. Silap kita bertanggungjawab. Waktu nak basuh-basuh ni nak tahu. Kenapa? Okey. Kecuali darurat, artinya jika tidak pakai pencelak dari emas atau perak
Maka tiada cerah mata. Tu. Kias juga. Lagi time dah tak cakap Kita sambung kias juga. Haram juga. Kias tu haram juga lah. Memiliki walau tiada digunakan. Kerusi daripada emas atau perak. Kerusi. Pintu rumah. Peti barang ke, peti besi ke, sama juga. Sama juga. Ni. Betul lagi satu. Ini satu hal lain. Haram upah orang. Haram upah orang. Buat berjana. Emas dan perak. Dan haram juga mengambil upah. Beri upah tak boleh, ambil upah pun tak boleh. Macam Arab. Buat tak boleh, hidang tak boleh, jual tak boleh, beli tak boleh, kerja pun tak boleh, upah perak pun tak boleh, apa-apa tak boleh. Dan tidak wajib menggantinya jika dipecahkan, jika terpecah. Jika terpecah. Bagaimana memecahkan alat muzik seperti gitar dan biola? Gitar dan biola. Kepada pendapat yang masyhur, dia itulah alat muzik yang bergitar dan bertiup tu pada mazhab Syafi'i tak boleh. Pada mazhab Syafi'i tak boleh. Tapi itu yang anak kita belajar tu, kita belajar sekolah. Kita belajar apa sekolah? Lagi 5 minit Ustaz. Isyak Ustaz. Belajar apa luar sekolah tu? Tahu Ustaz? Main alat muzik. Apa nama tu? Seruling Bukan seruling. Recorder. Bukan. Clarinet. Recorder Ustaz. Decoder. Main. So re ram ram, so re ram ram ram. Ingat tak? Pada Syafi'i sebenarnya tak boleh. Tapi lah kita kata keluarga perasaan ni dia bukan ikut syariat. Dulu kan angklung tak apa. Angklung ini tiup. Bukan ikut syariat pun. Tengoklah pergi sekolah pakai apa. Pakai baju skirt. Pakai skirt, sekolah pendek. Apa nama dia? Recorder ke decoder? Ni. Recorder. Recorder. RE. Amen.
Betul Ustaz, recorder. Recorder. 4 minit lagi Ustaz. Okey, dah lah. Orang guna, orang simpan. Nanti saya nak habiskan lagi sikit. Lepas tu kita masuk haid dan nifas, insya-Allah. Okey, dah lah. Nak pergi sana ni. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala syafi'il anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apa maaf semua, wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.